Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhilah Hanan binti Abu Hassan, 07194. Hari ini saya akan mengulas atau menjelaskan tentang tugasan secara berkumpulan yang telah kami lakukan, di mana kami telah mengupas satu video dari Ustaz Mat Malaya ataupun nama sebenarnya Ustaz Rizal, di mana dalam video ini Ustaz Rizal telah menceritakan tentang satu zikir karut, dan saya akan menjelaskan tentang pengenalan, isi latar belakang ceramah dan latar belakang penceramah serta isi ceramah itu dan ulasan. Seterusnya akan dibuatkan kesimpulan. Untuk pengenalan yang pertama, perbahasan yang kami ambil dari video klip di YouTube ini adalah mengenai zikir karut minta tolak syurga, di mana dalam video ini telah diceritakan oleh seorang ustaz yang menafikan zikir yang menjadi rutin harian umat Islam, iaitu zikir taubat. Zikir ini telah diamalkan oleh kita di sekolah menengah, sekolah rendah dan juga kita didengar di televisyen dan radio, dan ia adalah satu zikir yang tidak asing bagi kita. Beliau menganggap, ustaz ini menganggap bahawa orang yang baca zikir ini tidak mahu ke syurga dan tidak mahu ke neraka. Beliau mengatakan bahawa orang yang membaca zikir ini seolah mahu berada di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Okey, baiklah, tugasan kami seterusnya menceritakan latar belakang ceramah ini, di mana dan bila dia telah berlaku, dan seterusnya akan menceritakan latar belakang penceramah inilah, siapakah ustaz yang mengulaskan tentang isu ini. Dan seterusnya saya akan mengeluarkan intipati ceramah dan akan mengulas sedikit sebanyak berkenaan isu yang disampaikan oleh penceramah ini, dan akhir sekali saya akan rumuskan secara keseluruhan video ini. Baiklah, untuk latar belakang ceramah ini adalah satu kuliah umum yang dilakukan di Bukit Jelutong pada 22 hari bulan September 2011, iaitu hari Khamis. Manakala penyampainya adalah Ustaz Muhammad Azizan, Ustaz Muhammad Rizal Azizan, Ustaz Mat Malaya. Tajuknya adalah zikir karut minta tolak syurga, berdurasi selama 6 minit 34 saat di channel Abu Akif. Dan bila dilihat kembali komen-komen di bawah video tersebut, secara keseluruhan para pendengar atau para penonton memberikan komen yang agak tidak memuaskan. Seterusnya, yang kedua, latar belakang penceramah. Ustaz ini dikenali dengan nama Muhammad Rizal Azizan. Beliau dilahirkan pada 16 Jun 1988 di Perlis. Sekarang beliau berumur 34 tahun. Beliau adalah merupakan ahli jawatan kuasa, pengurusan wakaf, maibs dan pendakwah bebas. Antara ceramah yang telah disampaikan oleh beliau adalah zikir karut tolak minta syurga ini, dan seterusnya ada juga video yang mengenai kitab Adabul Mufrad dan Riyadhus Salihin. Baiklah, kita masuk kepada isi ceramah. Penceramah memulakan ceramah dengan mengatakan kita semua ingin masuk syurga, namun terdapat sebuah ataupun segolongan orang hebat, iaitu golongan sufi dan tarikat yang tidak mahu masuk syurga. Penceramah menyatakan tidak tahu mengapa golongan tersebut tidak masuk ke syurga dan tidak mahu masuk neraka, dan tak tahu mereka ingin masuk apa. Kata penceramah, zikir ini adalah zikir yang karut, yang khurafat dan tahyul. Penceramah menjelaskan juga bahawa orang yang berzikir ila hilas tulil firdaus ini adalah tidak faham apa makna yang zikir ini. Mereka berzikir tapi mereka tidak faham apa makna zikir ini. Penceramah juga meminta untuk pergi bertanya kepada orang-orang yang berzikir ini
apa yang mereka minta sebenarnya dekat Allah. Jelas penceramah lagi. Kebanyakannya orang-orang kita, masyarakat kita ni membaca doa ataupun berzikir hanya dah sekadar ikutan dan tidak faham apa itu maksud doa itu tersebut. Mereka penceramah juga mempersoal selama 50 tahun mereka membaca doa tersebut, apa yang mereka minta. Beliau mengatakan mereka hanya mengikut imam, dan penceramah menjelaskan juga bahawa orang yang baca zikir itu mengatakan tidak layak ke syurga dan tidak mahu masuk ke neraka. Kata penceramah, mereka mahu berada di tengah-tengah, maknanya berada di satu kawasan R&R, rehat dan rawat, di antara syurga dan neraka. Baiklah, kita masuk kepada ulasan video ini. Penjelasan dari tuduhan Ustaz ini menampakkan Ustaz itu menidakkan rasa rendah diri kepada seorang hamba, daripada seorang hamba kepada Allah. Dan saya sendiri tidak bersetuju dengan pendapat Ustaz tersebut, kerana seolah-olah kita tidak pernah belajar tentang adab seorang hamba sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para salafus soleh, para ulama-ulama dan guru-guru kita. Bahkan jika kita belajar bahasa Melayu, ia juga kaya dengan kiasan, metafora, menunjukkan orang Melayu itu sendiri kaya dengan adab sopan yang tinggi, dan kita selalu berkias-kias dalam berkata-kata. Seolah-olah sebegini zikir ini juga ada juga sebahagian pihak yang menjadikan kasidah ataupun zikir-zikir ini suatu isu, lalu menyalahkan ungkapan ini, menyalahi ungkapan ini dengan fahaman yang secara direct ataupun memahami bahagian atas sahaja daripada lafaz tersebut, tidak nampak di sebalik maksudnya yang tersirat. Lalu bagi mereka tidak setuju orang yang mengucapkan lafaz ini tidak mahu masuk ke syurga, dan seolah-olah tidak memahami bahasa yang asas sehingga tak dapat bezakan antara layak dengan mahu. Apatah lagi tidak memahami unsur kesenian yang ada dalam bahasa kita. Selain itu, kalau kita lihat bagi setiap insan yang ada jiwa yang lembut dan hati yang tawaduk kepada Allah, pasti dapat fahami dengan mudah apakah maksud di sebalik ungkapan zikir di atas. Dan kita dapat lihat betapa tingginya adab orang yang mengungkapkan ungkapan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga setuju dengan budaya rendah diri dan tawaduk yang memang merupakan adab yang tinggi dalam hati para nabi dan wali. Bahkan kita juga boleh lihat contoh terdekat bagaimana sebahagian para sahabat radhiyallahu anhu yang dijamin sebagai ahli syurga, walaupun mereka dijamin sebagai ahli syurga yang telah diriwayatkan, namun mereka tetap mempunyai rasa rendah diri, merasakan mereka tidak layak. Sedangkan mereka ingin kedua, tapi mereka merasakan mereka tidak layak ke syurga kerana sifat tawaduk yang ada dalam diri mereka. Baiklah, kita dapat lihat kasidah ini walaupun tidak jelas dinisbah kepada siapa, namun mempunyai makna yang sangat baik dan tidak wajar dianggap sesat sebagaimana yang dilakukan oleh segelintir manusia. Selain itu, kita dapat lihat juga, kaitkan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Ayat 85 menunjukkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia amat terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang zahir dan yang tersembunyi. Oleh itu, berkait dengan penjelasan video ceramah tersebut, kita perlu menerapkan sifat merendah diri, mengakui kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat kenal Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi kita perlu
beriman kepada Allah dengan sifat 20, iaitu kaunuhu, antaranya adalah kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan Maha melihat. Yang bagaimana Allah berdiri dengan zat Allah Taala, tiada yang mawujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat al-alim. Sifat Allah al-alimun, iaitu zat yang Maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi dan maupun yang belum terjadi. Allah juga dapat mengetahui segala isi hati dan apa yang ada dalam fikiran kita. Sebagai insan yang lemah, simpulannya saya dapat rumuskan, sebagai insan yang lemah dan jahil, kita memerlukan guru untuk membimbing kita, untuk menasihati kita bila kita melakukan kesilapan, dan kita juga tidak boleh mengeluarkan pendapat kita sendiri. Kita perlu berhati-hati dalam memberikan pendapat, sebab bila kita sesuka hati kita tanpa sahih, tanpa rujukan di mana-mana, ia akan membuat kita risau. Ia akan memudarat diri kita sendiri dan memudaratkan orang yang mendengar, kerana kita takut apa yang kita sampaikan adalah salah. Jadi kita perlu ada sahih, perlu yakin dengan apa yang kita cakap tu adalah satu yang benar. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.